Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Bersama Kuasa Masjid As-Sabirin, Gial, Perlis, tuan-tuan, puan-puan Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dia beri kesempatan pada hari ini dapat sama-sama kita berjumpa kembali, dapat kita solat maghrib berjemaah, dan dapat kita sambung kuliah mingguan kita ni, iaitu dua mingguan, setiap hari Selasa, minggu kedua atau keempat, tuan, insyaAllah. Di minggu genap lah, nak pergi Cam, Selasa minggu genap, hari ganjil Ustaz Wafiq Desa, tuan. Hari ni tuan-tuan ni. Jadi pada hari ni kita akan sambung tajuk kita ni berkaitan dengan bab ilmu, itu larangan banyak bertanya tanpa ada keperluan. Tajuk ni macam pelik sikit, tak boleh bertanya ke? Cerita dia tak lagi boleh bertanya, tapi jangan kita duk tanya-tanya tak ada apa sebab. Tanya-tanya nak cerdik orang, tanya-tanya nak peli dan sebagainya. Jadi semua benda tu Nabi larang. Jadi kita tengok balik apakah yang Nabi larang tentang banyak bertanya ni. Saya betul-betul esok tuan, pukul 10 pagi esok nak kena main apa gay apa klinik kesihatan. Apa nama cucuk tuan, vaksin. Sebab klinik ni dia ada tempat yang macam dia ada kuarantinnya tu lah, untuk simpan-simpan vaksin-vaksin tu. Jadi kami yang frontliner, yang JEPA apa rela, polis sebagainya, frontliner juga lah. Kami ni pun geng pejabat sekolah ni, cikgu pun antara orang yang awal nak kena suntik. Jadi tuan-tuan nanti lepas ni ada peluang ni, tuan-tuan isi dan tuan-tuan nama tuan. Sebab apa suntikan ni perlu tuan. Takut nanti tuan-tuan tak pernah pergi haji, tak pergi umrah, Nabi buat umrah, suntik dah pakcik, doa lagi, kelang kabut tuan. Jadi tuan keperluan balik. Satu masa nanti nak keluar pada Malaysia ke, nak pergi mana-mana nanti, dia akan ada pula, cek balik ada rekod suntik ke tak suntik tuan. Jadi keperluan. Bahkan suntik ni pun satu dunia yang suntik tuan. InsyaAllah kita akan selamat insyaAllah. Okey tuan, kita tajuk kita hari ni. Sebelum nak mula ke tajuk kita hari ni, kita akan tengok tuan adab membaca Al-Quran. Macam mana cerita dia. Sebelum nak pergi tajuk kita tanya tadi, apakah adab membaca Al-Quran? Adab membaca Al-Quran. Agar kegiatan belajar Al-Quran semakin berkah, kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Berikut di antaranya. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas, memakai pakaian yang sopan, dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Quran. Okey, Quran ni tuan-tuan kalau boleh, kita nak baca Quran, kita bersihkan diri dulu. Pertama dia, kita bersuci. Bersuci ni apa? Kita berwuduk. Itu tuan. Kemudian apa dia? Pakaian yang sopan, tutup aurat lah pakaian kita tu, dan bersih. Kemudian kita kena gosok gigi atau bersuci. Sebab apa? Kalau tuan perasan, kita bersuci tuan-tuan, mulut kita lancar, mudah nak kata-kata. Kalau mulut kita kotor tuan, dia jadi berat sebagainya, tak bersih, kuman lagi tuan-tuan. Jadi dengan bersuci tuan, kita dipermudahkan lagi untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Dari ini kata pula, Nabi ni seboleh mungkin dia nak sebut nama Allah ni dalam keadaan bersuci, berwuduk. Semayang memanglah kena ada wuduk, tapi nak berzikir pun, nak apa, sebut nama Allah ni kalau boleh tu berwuduk. Bahkan ada satu dalil Nabi nak berjawab salam, Nabi berwuduk dulu tuan. Cuma cerita dia, satu ketika Nabi berjalan di satu tempat, orang bagi salam ke Nabi, Assalamualaikum. Apa Nabi buat? Nabi tak jawab salam. Nabi pergi kat tepi dinding, Nabi sapu tangan dia ke dinding dengan tapak tangan muka dia, pun Nabi jawab Waalaikumsalam. Sebab apa Nabi buat begitu? Sebab tadi ni Nabi tak berwuduk, batal wuduk. Dia nak jawab salam tu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalam tu salah satu nama-nama Allah. Jadi dia nak jaga tuan. Cuma kita tak buat lagu tu. Assalamualaikum Pak Mat. Sangat-sangat pergi kat dinding dulu, tayamum. Tak buat lagu tu. Cuma kita buat tuan-tuan, maknanya Nabi buat lagu tu tuan. Kenapa tuan? Nak sebut nama Allah ni berwuduk. Cuma kita tak ada lah lagi. Assalamualaikum. Sat. Nabi wuduk ni, batal wuduk. Jawab dah salam. Bukan syarat jawab salam tu kena ada wuduk.
Jadi cerita dia, seboleh mungkin kita berwuduk setiap masa. Batal saja ambil wuduk, batal saja ambil wuduk. Itu perbuatan Bilal, kan. Perbuatan Bilal ni ambil wuduk, kan, dia batal ambil wuduk, dia buat 2 rakaat solat sunat wuduk, kan. Amalan Bilal tu, dia tanya, ya Rasulullah, kan, apa tu, ya wahai Bilal, apakah amalan engkau? Aku dengar tapak kaki engkau ni kat syurga. Dia kata dia tak ada apa pun, semayang, puasa, benda-benda asas. Tapi apa yang dia buat, dia jaga buat batal saja wuduk, dia akan ambil wuduk, kemudian dia akan solat 2 rakaat, kan. Amalan itu penyebab tapak kaki dia ada kat syurga dah, Nabi dengar. Sedangkan kita tak mati lagi, tak kiamat lagi. Bayangkan, dia memang kata itu fazilatnya orang yang jaga wuduk ni, bersuci ni, tuan-tuan. Jadi kita buat, dan juga solat 2 rakaat wuduk, tuan-tuan. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Okey, sunnah yang kedua pula, kalau kita boleh baca Quran ni, kita tahu kiblat belah sana, kita bahasa kita boleh tala belah kiblat. Itu lebih utama. Ustaz, boleh ke tala belah kiri kanan ni? Boleh, tak ada dosa, silakan. Cuma kalau diberi peluang, kita masjid kita ni kiblat sana, kita baca pun ke arah kiblat, kan. Sebab itu yang lebih utama lagi. Cuma duduk dalam kereta, dalam bas baca Quran, kapal terbang ke apa ke, kereta pusing ikut dan, pilih dia bukan syarat baca Quran kena menghadap kiblat. Tapi kalau kita boleh jaga, tuan, kalau boleh kita menghadap kiblat ketika baca Quran. Itu yang Nabi amalkan. Majlis atau posisi duduk yang paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Okey, nampak tuan-tuan dengan ni. Saya tengok tuan-tuan. Tuan-tuan apa? Tuan-tuan tala arah kiblat. Kalau ikut, boleh saja saya duduk belah ni, tuan-tuan duduk belah tu. Boleh. Dosa tak? Tak dosa. Jika tuan-tuan menghadap, tuan-tuan ni, kiblat belakang ni, tuan-tuan menghadap kiblat. Itu yang lebih disukai lagi. Ini dari tadi. Majlis posisi duduk paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Hadis Tabrani, tuan. Tu cerita dia. Kita duduk saja lah ni pun dah boleh sunnah dah. Nabi ajak lagu tu, tuan-tuan. Kiblat. Ketiga, membaca ta'awuz ketika memulai membaca Al-Quran. Okey, yang ketiga ni pula, jangan lupa baca ta'awuz. Ta'awuz ni apa dia? Bahasa kita mungkin tak tahu apa dia ta'awuz ni. Dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awal baca Quran tu, bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Jadi kita mula dengan a'udzubillah tu, tuan-tuan. Itu yang bacaan Nabi ajak kita bila mula baca Quran. Baca Al-Quran. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sebab apa kita baca a'udzubillah tadi? Kita minta daripada Allah ni jauh daripada syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang direjam, yang dikutuk, dan jadi kita minta kepada Allah bantuan Allah untuk kita hindarkan daripada gangguan iblis syaitan ketika kita baca Quran. Kutuk. Keempat, hendaknya konsentrasi dan berusaha merenungi setiap apa yang dibaca. Okey, bila kita baca pula bukan baca saja, perambang elok bahasa Polis ni, perambang, tengok tajwid, kalau boleh pula harfiah, qala, qali, berkata, kan, annas ni manusia, ya ayyuhallazi, wahai orang yang beriman, ya ayyuhannas, wahai sekalian manusia. Contohnya, ayat tadi ni cerita tentang apa? Tok Imam baca tadi, tentang syurga, nikmat syurga, tentang ni apa, azab neraka, ni tentang apa, kita boleh tangkap sikit-sikit. Sebab apa? Kita faham. Macam mana faham? Ambil kitab tafsir itu, cuba tengok. Nak cantik lagi, harfiah, dua perkataan-perkataan itu, tuan boleh agak dah. Sabiru, menjadi sabirin. Sabirin apa dia? Sabar, orang yang sabar. Contoh, ni menjadi sabirin pun tak tahu mana apa, kena tengok balik. Al-maghfirah, apa dia? Pengampunan. Kan, kalau masjid nama kita yang biasa-biasa ni, tu nama-nama orang contohnya. Tu pun ada maksud-maksud yang baik. Apa mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Kelima, berusaha khusyuk, memusatkan hati hingga perasaan terbawa sesuai dengan apa yang kita baca. Kita faham apa Imam baca tadi. Awal Imam baca sedih ya, tentang azab. Imam baca seronok, tenang sebenarnya. Ni nikmat syurga. Cerita tentang apa? Ni balasan. Ni tentang ancaman sebagainya. Contoh, kita boleh tahu, tuan. Baca. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah keimanan mereka. Orang beriman ni bila dibaca ayat Allah ni dia getar dia punya hati mereka, tuan. Sebab apa? Dia takut pada Allah, tuan. Dia faham apa yang Allah sebut dan Allah beritahu kepada kita, dan kita ambil pula pengajaran, tuan. Itu namanya Al-Quran. Bukan sekadar baca, kena faham. Bukan faham saja, kena amal pula. Banyak benda lah, baca pun jarang-jarang. Nak faham lagi jauh lah, nak amal lagi dak lah cerita dia. Nampak cerita dia, kena baca tu,
Dah baca pula, kita faham pula. Dah faham pula, kita buat, tuan. Baru itu menepati hak Al-Quran mereka. Keenam, boleh membaca Al-Quran sambil berdiri di atas kendaraan atau berbaring, yaitu boleh nak baca Quran, berdiri boleh, duduk boleh, berbaring pun boleh, tuan. Cuma adab dia, jangan duduk lena baca Quran. Duduk elok lah, tuan. Kan? Hafal-hafal ke, duduk hafal Quran ke, sambil duduk baring tu nak hafal balik, silakan, boleh, tak ada masalah. Dalam kereta ke, kan? Duduk tabuk bendang ni boleh, tuan. Baca ni, hafal Quran, suruh apa-apa sambil tabuk baca, boleh. Bahkan kita dapat pahala, kan? Sambil kita buat ibadah, tuan-tuan, padi pun clear, kita pun boleh pahala, tuan. Cuma jangan duduk pergi syok pula, duduk dalam jamban, penderas, suruh apa pula, kacau lah. Tu bagus, tapi tak kena tempat. Jadi Al-Quran bukan dalam jamban, tempat najis. Dia mesti tempat yang bersih, tuan-tuan. Itu, tuan. Bersih apa dia? Yang tak ada najis dan sebagainya. mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi. Sebab tu kita nak zikir ni, boleh berdiri, boleh duduk, boleh berbaring, boleh. Jadi semayang pun sama juga. Boleh berdiri, ya sempurna. Kalau tak boleh, duduk, boleh juga. Kalau tak boleh duduk, berbaring pun boleh. Semayang ni, jadi tuan, sama jugalah zikir, baca Quran, semua cara ni boleh, tuan. Cuma jangan lena, tuan. Lena tak boleh, tuan. Bumi. Ketujuh, berusaha membaca dengan benar, jelas, dan dengan suara yang bagus. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil ni apa dia? Baca dengan elok, kan? Huruf-huruf, sebutan, makhraj dia, dengung dia, tajwid dia, idgham dia, semua tu kita kena tengok balik. Surah Al-Muzammil ayat 4. Tartil. Yang dimaksud membaca dengan tartil adalah membacanya dengan pelan, jelas setiap hurufnya. Dia tak kalut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tu dia laju sungguh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu-satu. Ar-Rahmanirrahim. Lebih sepatah-sepatah, nafas pun clear, jelas. Ni tak dibaca kalut, tuan, satu nafas. Tak betul, tuan. Tidak membaca terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang salat atau yang sedang tidur. Nampak, tuan? Bila baca Quran pula, kita tak ganggu orang. Sampai apa? Sampai orang sebelah semayang pun kita kacau. Main subuh esok, masuk subuh pukul 6.20, 6.22, 6.24. Kita main pukul 6 suku, 6.10. Main awal tak ada siapa lagi. Duduk hujung tu mayang solat tahiyatul masjid. Habis mayang, buka Quran. Tak ada orang ni. Penderah Quran kita pun baca Quran, dengar pintu krek, buka. Perlu dah baca Quran tadi? Tak lah. Sebab kita tahu sehari orang tu main, dia nak sembahyang sunat. Kita tak pipi kat dia, aku. Penderah kita pun. Nampak? Boleh tak boleh? Tak boleh. Walaupun Al-Quran ni bagus, tapi mengganggu orang semayang, berdosa, tuan. Sebab tu cerita dia, lepas semayang tu kita berjemaah, kita wirid masing-masing senyap masing-masing. Sebab apa? Saat lagi ada orang yang dia malah lewat masbuk, dia nak bangkit sebagainya. Itu kita duk wirid kuat pula, tuan. Nabi tak ajak pun wirid kuat. Nabi apa? Lepas semayang wirid. Cuma Imam Syafi'i kata, kalau nak mengajar, kita boleh kuatkan suara untuk mengajar. Tapi tak, bukan mengajar hari-hari. Tu dia tiap hari duk kuat. Nampak tak tepat. Imam Syafi'i berkata untuk mengajar. Jadi bukan kata hari-hari kena zikir tu kuat. Sebab apa dalil ni? Bila kita baca zikir kuat tadi, orang semayang, berdosa balik kita, tuan. Semua juga baca Quran kuat, orang sebelah duduk semayang, mengganggu orang yang tengah ibadah tadi. Yang sedang tidur. Orang yang salat tengah bermunajat dengan Tuhannya, maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat, dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. Nampak? Hadis Malik kata, larangan kita mengeraskan bacaan Al-Quran kita. Bila mana ada orang duk solat, ada orang duk ibadah, mengganggu orang duk solat, tuan. Kesembilan, Rasulullah SAW telah melarang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ada setengah orang ni, Ustaz, saya rajin baca Quran. Satu hari itu lepas mayang 10 muka. Sehari itu boleh 50 muka. Contohlah. Bagus baca Quran ni, kan? Hari-hari. Tapi Nabi habaq, kalau nak hatam Al-Quran, boleh. Sebulan sekali. 20 hari sekali. 14 hari sekali. 10 hari sekali. 7 hari sekali. Bahkan 5 hari sekali. Kalau kurang last sekali, 3 hari sekali. Kurang pada 3 hari, Nabi larang. Ini dalil dia. Orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, maka tidak akan dapat memahaminya. Bagi orang yang rajin, tuan, dia hatam. Nabi suka hatam ni. Allah kata, aku suka hambaku al-hal wal murtahal. Siapa yang baca habis ulang. Itu kata dalil dia, kita boleh hatam Quran. Hatam. Cuma tanya kita balik, bila hatam ni? Lah hari tu ni, puasa hari tu ni.
Ni nak puasa pula dah ni. Lagi berapa? 33 hari tuan. Tak lama mana dah nak puasa tuan. Sad tuan masa. Jadi tuan nak jumpa pula Ramadan. Hari tu PKP 18 hari bulan 3. Hari ni tuan 9 bulan 3 dah. Lagi 10 hari cukup dah. Setahun kita PKP tuan. Contoh, jadi sad saja masa tu berlalu. Jadi Al-Quran ni kalau tuan rajin, paling common rajin sangat 3 hari sekali khatam. Tak boleh sehari sekali khatam. Itu bagi orang awam lah. Cuma kalau orang tu jenis dia ni memang duk hafal dalam hati dia, dalam ni bawa pergi mana-mana, tu cerita lain pula. 10. Melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Jadi yang akhir sekali ni kita ada sujud tilawah. Sujud ada banyak. Sujud sejadah. Yang mana bila mai solat Jumaat tu atau bacaan Al-Quran ada surah tentang ayat sujud, kita sujud. Ataupun kita tengah baca Quran ni kita sujud tilawah tadi pun boleh. Ataupun sujud apa? Sujud sahwi. Semayang-mayang terlupa melangkau dia punya sebagainya, terlupa nak rukuk ke sujud ke apakah, kita sujud sujud sahwi. Ataupun sujud syukur pun ada juga, dapat nikmat yang banyak, besar, yang luar biasa, sujud syukur. Ataupun kita ada musibah, terhindar. Tadi kereta tadi depan aku ni nak main ni, lori ni, seat bike kena tiang tu, kalau tidak habis aku. Contoh, Allah hindarkan musibah, boleh sujud syukur. Banyak contoh tentang sujud ni tuan-tuan. Okey, tajuk kita hari ni tuan-tuan, kita tengok balik, iaitu berkaitan dengan larangan banyak bertanya tanpa adanya keperluan. Boleh bertanya tuan-tuan, tapi tengok Nabi larang ni macam mana, yang mana tak ada keperluan. Okey, ni manusia tuan-tuan. Orang kita tuan-tuan dekat kepala ni macam-macam. Nak tanya tu, yang ni tak tahu, yang ni pelik, ni nak kena tanya orang ni macam-macam, ni masalah macam-macam. Jadi perlukan jawapan. Manusia kita ni samalah, apa-apa pun ni awak jadi lagu tu, ni pasal apa, ni awak lagu tu, ni macam-macam. Dia akan ada tanya macam-macam. Jadi bila ada tanya ni mesti ada jawapan. Okey, ada masalah saja kita akan bertanya. Contoh, nak pergi mana ni? Ni jalan ni nak pergi Gian ni tak mana, duduk kat Arau ada duduk dekat Kangak ada 2 jalan nak mai. Kok Arau pun boleh, nak mai kok Matayang pun boleh. Contoh, tu jalan orang nak mai. Jadi kita perlukan arah tuju ataupun jawapan ni. Okey, kalau tengok internet tuan-tuan, kita tengok zaman law ni tak tahu soalan, buka abang Google ni, pakcik Google, nak type apa ni, nak tipe peta nak pergi rumah orang, dia keluar tuan. Nak type apa masakan masak apa ni, dia habaq masak apa. Apa lagi nak buat bendang, semua dia ada tuan. Padi benih apa, racun apa saja semua ada dalam Google ni. Cuma tengok balik betul tak betul, tapi jawapan dia ada di Google ni tuan. Okey, bila main soal agama tak boleh tanya pakcik Google, kita kena tanya orang yang berkaitan dengan agama tuan. Apa dalilnya? Surah An-Nahl ayat 43. Fas'alu alizik in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Kalau kita tak tahu, tanya orang yang tahu pengetahuan. Tentang apa? Tentang benda kita tanya tu. Tentang apa ni? Bumbung. Bumbung pecah, bumbung rosak, bumbung bocor. Tanya tukang bumbung. Ni paip, tanya tukang paip. Pomen kereta, tanya tukang pomen. Saya ni kereta rosak, pergi tanya pomen motor. Tak jadi kan? Pomen juga, dia repair motor, ni repair kereta. Jadi tanya orang yang sesuai, yang berhak. Nak buat bendang, tanya orang buat bendang. Ni nak tanya apa? Harum manis, pergi tanya orang yang dia buat kolam ikan. Jadi tak kena gaya. Dia mesti tanya orang bidang tu, mahir dalam bab tu, dia tahu kan. Sebab tu fas'alu alizik in kuntum la ta'lamun. Okey, yang kedua, hai orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepada kalian nescaya menyusahkan kalian. Ini tajuk kita ni. Wahai orang beriman, kalau nak tanya kat orang ni benda yang tak patut, yang mana kalau kita terang ni susah kita balik, jangan tanya tuan. Al-Maidah ayat 101. Kita lagi, apakah contoh soalan yang bila tanya tu jadi payah balik? Ada tuan. Contoh tuan dekat sini tentang video ni. Inilah yang kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kalau telah turun, hati-hatilah kalian dengan terlalu banyak bertanya. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa sholat subuh harus subuh, kenapa harus 2 rakaat, kenapa tidak 4 rakaat seperti duhur, untuk apa? Udah kerjain aja gitu.
Semua tanya, Ustaz, awak subuh 2 rakaat. Kan subuh tu kita bakit leno, segak, cergas, buhlah 20 rakaat. Contoh. Awak zuhur 4 rakaat. Dah tengah hari letih kita buat kerja apa, nak buat 4. Selalunya zuhur tu buh 2. Nampak tuan? Solat tu tak bertanya. Sebab apa? Sami'na wa ata'na. Dah Allah susun lagu tu, Allah buat lagu tu, kita terima. Sami'na, kami dengar, kami patuh. Tapi orang Yahudi, sami'na, kami dengar, wa asaina, kami ingkar, kami abai, kami tak ikut. Itu orang Yahudi. Kita tak mau jadi macam orang Yahudi. Kenapa nggak boleh bohong? Kenapa nggak boleh riba? Ya Allah sudah sebutin itu larangan dari langit. Udah tinggalin. Enggak dikorek-korek untuk cari, gitu kan? Nah ini tidak boleh sebenarnya. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan banyak bertanya dalam hukum Allah. Artinya sengaja memang mencari untuk meringankan buat dia, gitu kan? Jadi Nabi kata jangan banyak bertanya kan tentang hukum Allah ni. Kalau dia tanya apa, bukan dia nak beritahu, dia nak elok. Kalau boleh nak culat, tak mau buat. Itu yang berlaku pada orang Yahudi. Contoh apa? Nak sembelih lembu. Lembu mana? Lembu jantan ke betina? Kala apa? Besar mana? Kalau kau dah sembelih lembu, cari lembu sembelih lah tuan-tuan. Selesai. Tapi yang ditanya ni apa? Sebab apa? Dia tak mau buat. Kata dia nak lari-lari kuku apa? Boleh lepas. Itu panggil orang Yahudi tuan. Karena sesungguhnya umat-umat sebelum kalian banyak dihancurkan oleh Allah karena terlalu banyak pertanyaan mereka kepada nabi-nabi mereka. Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya. Kenapa? Sebelum kita tuan, umat terdahulu ni banyak mereka ni dimusnahkan, dihancurkan oleh Allah ni sebab apa? Rajin bertanya lebih tuan. Kepada siapa? Kepada nabi-nabi mereka tuan. Tidak seperti ini, jadi memprotes makanya Allah SWT. Nah, pernah ada sahabat, ada beberapa sahabat yang baru masuk Islam sering bertanya macam-macam gitu. Lalu Nabi SAW marah, menegur mereka. Nabi di atas mimbar sambil berkata, ingatlah tadi hadis itu ya, umat-umat sebelum kalian dihancurkan oleh Allah karena terlalu banyak pertanyaan terhadap Nabi mereka. Baik, hari ini saya izinkan kalian bertanya. Okey, sebelum ni ada sahabat-sahabat yang mana dia bukan Islam ni, tapi dia peluk Islam, dia tanya macam-macam. Nabi kata apa? Nabi pesan jangan banyak bertanya ni. Sebab apa? Umat terdahulu banyak yang bertanya, dan itu ya Allah hancurkan mereka. Tapi pada satu hari ni Nabi buka soalan. Hari ni apa nak tanya apa? Tanya. Jadi sahabat-sahabat ni yang mana yang tadi ada yang bertanya tuan. Ni soalan dia tuan. Silakan tanya walaupun aneh-aneh istilahnya gitu kan. Ada satu sahabat iseng berdiri mengatakan, "Ya Rasulullah, ayah saya di mana?" Ayahnya ini meninggal dalam keadaan kafir zaman jahiliyah. Nyembah berhala, macam-macam. Minum khamar, buat maksiat banyak gitu. Wahyu datang mengatakan, sampaikan hai Muhammad, ayahnya di neraka. Ayahmu di neraka. Kata jadi bila dia tanya, ayahku di mana? Soalan tu kalau ikut tu, dia pun baru perlu Islam. Ayah ni tak perlu Islam pun kan, bahkan kafir kan, asi sebanyak, mesti dalam neraka. Tapi nak tanya juga, ayahku di mana? Ayah kau di neraka. Nabi jawab tuan. Apa yang berlaku tuan? Rasulullah semestinya kalau dia tidak tanya, ia lebih tenang dia sebenarnya, tapi dia bertanya kan gitu. Lalu orang itu marah, keluar dari masjid. Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang tadi yang bertanya marah. Nabi SAW suruh panggil-panggil, ditepuk pundaknya. Lalu kata Nabi SAW, jangankan ayahmu, ayahku juga di neraka. Nampak tuan, Nabi tahu kan, dia sedih ya. Dari dalam neraka, dia berkeluar bebas. Sahabat apa Nabi kata, wahai sahabat, pergi panggil balik dia masuk. Nabi panggil balik, bukan ayah engkau saja di dalam neraka, ayahku pun dalam neraka. Sebab apa? Ayah Nabi SAW kan, sebelum masuk Islam tuan, sebab meninggal dalam keadaan dia berkecil lagi, Nabi pun tak jadi Nabi lagi kan. Kemudian dia dapat ayah dia pun dalam neraka. Jawapan tuan. Nampak tu punya dalil ni sahih, hadis Muslim. Jadi ada soalan kita kena tanya, ada soalan yang kita tak perlu tanya tuan. Okey, dalil yang kedua, yang keempat tuan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Yang Nabi larang jangan buat, tinggal. Dan apa saja yang aku perintahkan pada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Nampak tak cantik tuan? Benda Nabi larang, tinggal terus. Arak, zina, apa semua, judi, apa tinggal terus. Allah Ustaz, tinggal sikit, nak asal sikit. Nampak tak boleh tuan? Benda haram, benda ni larangan, tinggal terus. Tapi kalau tuan, bab ibadah, kalau bab ibadah, bab perintah, lakukan semampu kalian. Nabi tak abang, kena buat juga, wajib. Tak, semampu kita. Semayang ni tak boleh berdiri, semayang duduk. Duduk pun tak boleh, semayang kena, tapi boleh berbaring sebagainya. Dia nampak contoh. Jadi semua tu ada dia punya apa tu garis panduan dia.
Contoh, kalau sihat lagu mana, sakit macam mana, kena buat juga, tapi semampu kalian. Ustaz, saya ni nak solat sunat ni payah Ustaz, lutut tak sebagainya, nak kena duduk atas kursi. Silakan. Contoh, Ustaz, saya nak buat yang wajib boleh Ustaz, yang sunat ni kan tak rot dah ni, main-main ni. Buat yang wajib saja pun dah masuk syurga, Nabi kata. Tapi yang kita buat yang sunat ni sebab apa? Nak tampung balik yang wajib. Itu fungsi yang sunat ni, tuan-tuan. Okey, dan kita lagi, sesungguhnya apa yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah kerana mereka banyak bertanya dan mengisi nabi-nabi mereka. Punca yang orang sebelum kita ni kena seksa, kena azab sebenarnya sebab mereka rajin bertanya. Dan tanya pula bukan nak tahu, nak lawan dengan nabi-nabi mereka. Nabi kata A, dia kata B. Nabi kata B, dia kata Z. Dia takkan sama. Itu yang berlaku pada umat-umat sebelum kita. Jadi Nabi larang kita jadi macam mereka. Nampak tuan? Tanya yang betul, okey, bagus. Tanya yang tak betul, tak bagus tuan. Jadi tengok balik, kita tanya tadi bagus ke, manfaat tak ke, tak bagus ke, dan sebagainya. Dari yang seterusnya, hadis Muslim, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah. Nabi habaq jelas, wahai manusia, Allah suruh pergi buat haji, maka berhajilah kalian. Tapi bila mai dengar lagu tu, seorang ni tanya Nabi, apakah setiap tahun Rasulullah? Ya Rasulullah, nak kena buat tiap-tiap tahun ke haji ni? Nampak, sekali tengok tu macam cantik, dia tanya. Nabi pula diam, tak jawab tuan. Sampai orang tadi ulang 3 kali. Kalau kita orang tanya sekali tak jawab, faham-faham lah kot. 2 kali tanya, orang diam juga, faham-faham lah. Tapi lagi tadi Nabi dia tanya sekali, Nabi tak jawab. 2 kali Nabi jawab, 3 kali dia ulang tuan. Ya Rasulullah, nak buat tiap-tiap tahun ke haji ni? Kemudian apa, bila mai lepas tu Rasulullah pun bersabda, kalau aku katakan ya, nescaya hal tersebut jadi wajib, dan nescaya kalian tidak akan sanggup. Kalau aku kata ya, apa jadi wajib nanti? Ni nak main masjid 5 waktu pun tak sanggup tuan. Tambah nak pergi haji tiap tahun. Nak pergi kangak pun seminggu sekali pun payah kangak. Tak ada apa urusan tak pergi kot. Kalau ada bawa pergi. Contoh tu kangak dekat kan. Ni haji, nak kena tinggal pula sebulan pergi tu, nak kena duit lagi, kewangan sebagainya, kesihatan kita. Kalau betul kena pergi tiap tahun, letih kita tuan-tuan. Nampak? Nabi abang tadi dah tanya tadi, Nabi tak jawab, faham-faham kot. Nabi tak tanya lagi 2 kali, diam juga 3 kali, masih tanya lagi. Sebab soalan tu nampak macam bagus, bila tak jawab tu faham lah. Tapi nak tahu juga, nak ambil tahu juga. Nampak? Nabi kata, kalau aku kata ya tadi, akan jadi wajib untuk kita semua tuan. Jadi sebab tu tuan, Nabi kata demikian. Kemudian dia kata lagi, okey. Kemudian beliau bersabda, biarkanlah aku tak ada apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Yang Nabi suruh buat ni, buatlah. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa kerana bertanya dan menentang mereka kepada nabi-nabi mereka. Mereka lawan Nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, kerjakan semampu kalian. Jika aku larang, maka tinggalkanlah. Nampak tu, mudah tuan. Hadis Muslim. Okey, yang pertama, larangan banyak bertanya. Macam mana yang Nabi larang yang banyak bertanya ni? Bila tiap-tiap orang ni ada banyak soalan tuan. Okey, hadis-hadis di atas menunjukkan tentang larangan menanyakan hal-hal yang tidak perlu, kerana jawapan pertanyaan tersebut justru menyusahkan penanya. Misalnya, apakah dia berada di neraka atau syurga? Kita tak tahu tuan, syurga neraka. Kita pun tak tahu lagi. Kita ni syurga ke neraka? Kita tanya orang pula, dia ni neraka ke syurga? Nampak? Macam pelik benda tu. Tak patut tanya. Benda-benda ghaib ni tuan. Apakah ayahnya berdasarkan kepadanya atau tidak? Ni dia ni bin ayah dia ke bin orang lain? Tak perlu tanya soalan tu tuan. Dah nama pun bin dia, ayah dia, anak ayah dia lah. Selesai. Tapi tak nak tanya juga. Benda-benda ni penyebab tuan. Hadis di atas menunjukkan larangan bertanya dengan maksud membuat bingung, lagi payah lagi. Bukan nak bagi faham, bukan lagi senang. Bila tanya tu lagi, kalau bahasa Perih tu, lagi teruk lagi, bingung tuan. Tidak berguna dan sia-sia, serta mengejek orang pula. Tanya ni apa? Nak pilih orang, nak cerdik orang, nak mengata ke orang. Benda-benda lagu ni dilarang bertanya tuan. Contoh tuan, ni kita kecil kita tuan, beranak-beranak duduk dalam buayan, merangkak taktis jalan, pergi sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, kerja sebagainya, bawa duit banyak tuan, sakit urat lah tuan, pakai tongkat pula, tadi jalan elok, pakai tongkat bongkok pula, tak nak jalan dah, kursi roda lah kali lena balik kubur tuan. Daripada tak hati jalan, daripada
jalan tadi, balik tak jalan dah. Dia bilang hari tu ni makan muai makan nasi, lah ni tak larat tak lalu makan muai balik tuan. Nampak tuan, tu kita dalam hidup kita. Lah kali daripada awal kita main, kok tu lah kita balik tuan. Sebab tu Allah kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali tuan. Okey, contoh yang lain juga ialah menanyakan hal-hal yang disembunyikan Allah. Allah sembunyi dan terhadap hamba-hambanya dan tidak perlihatkan kepada mereka. Seperti pertanyaan tentang kiamat. Kiamat ni bila tarikhnya? Allah kata kiamat ni hujung nanti, yang akhir nanti. Macam mana tanda kiamat? Disebutkan tentang tanda-tanda. Tarikh bila? Tak dinyatakan. Hakikat roh, roh ni macam mana keadaan dia, kala apa ke, benda tu tak payah fikir tuan. Jadi semua benda-benda ni tak perlu kita tanya tuan. Okey, hadis-hadis di atas juga melarang kaum muslimin menanya banyak hal tentang halal dan haram, kerana jawapannya dikuatikan menjadi turunnya perintah keras dalamnya. Misalnya bertanya tentang haji tadi, apakah haji wajib setiap tahun atau tidak? Cerita dia, Nabi kata, wahai manusia, kerjakanlah haji, berhajilah. Kita faham, kalau tak bisa berhaji, pergi buat haji. Dah buat haji, terlepaslah tu suruhan yang Nabi kata tadi. Kalau pergi pun mampu, kita buat haji. Tak mampu, tak payah buat haji. Mudah tuan. Jadi cerita dia, jawapan dia ada, tapi kita ni saja nak bagi susah tuan. Okey, contoh ni berhaji ni kan. Lah ni tuan, nak jumpa lagu ni pakai dok lah ni. Sebab apa lah PKP tuan, nak sembahyang kita pun tadi jauh-jauh. Ni nak balik pada zaman ni, kita doa lah mudah-mudahan ke depan nanti Allah bagi pemudahkan balik. Kita semayang balik, sama balik kan, kita boleh bersalaman, kita boleh urus sebagainya macam biasa, pergi buat haji sebagainya. Itu yang kita nak buat tuan. Okey, dalam Sahih Bukhari disebutkan hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kaum muslimin yang paling besar dosanya ialah orang yang menanyakan sesuatu yang tidak diharamkan, kemudian sesuatu tersebut diharamkan dengan sebab pertanyaannya itu. Jadi kita ni bahaya tuan. Asal hukum dia halal, kalau kita tanya-tanya jadi haram tuan. Contoh orang Yahudi tuan, mereka tak boleh makan lemak tuan. Lemak binatang mereka tak boleh makan. Itu orang Yahudi. Sebab apa? Dulu ni sebab mereka banyak bertanya. Dan kalau Allah haramkan, orang Yahudi ni tak boleh makan lemak binatang tuan. Nampak tuan? Jadi susah balik nak makan kita ni. Kalau daging tu, lemak tu yang clear tu. Bihun sup, yang mana yang ada lemak tu, yang penyedap tu makanan. Contoh hadis Bukhari Muslim. Okey, keringanan untuk bertanya. Bila nak boleh bertanya ni? Nabi SAW hanya memberi keringanan kepada orang-orang Arab Badui dan orang-orang seperti mereka. Misalnya delegasi orang luar yang mai ke Nabi, mai Mekah Madinah ni kan, untuk mengambil hati mereka. Adapun sahabat-sahabat Muhajirin, Ansar yang duduk dekat Madinah, dekat Mekah tu, mereka kurang banyak bertanya. Sebab apa? Sebab apa? Dia bagi peluang untuk orang luar yang mai ni tanya Nabi. Sebab mereka akan tumpang dengar tuan. Okey, contoh mai daripada luar tuan, sanggup mai musafir nak tanya soalan-soalan. Jadi dia beri peluang pada mereka yang di luar pada Mekah dan Madinah ni. Dalam Sahih Muslim juga disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kami dilarang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu yang membuat kami senang, ialah orang yang berakal dari penduduk lembah, iaitu orang Arab Badui lah, datang jumpa Nabi, mereka bertanya dan kami dengar. Dia bertumpang dengar. Orang nak tanya, dia pun tumpang ambil manfaat. Apa isu ni, apa dia bertanya, dia pun dapat manfaat tentang soalan-soalan itu. Hadis Muslim tadi. Ibn Abbas kata lagi, Hazallahu anhuma berkata, aku tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih baik daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka hanya bertanya tentang 12 masalah dan kesemuanya ada dalam Al-Quran. Mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras dan judi, dan mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Jadi benda ni jelas tuan. Jadi tak tanya soalan-soalan yang pelik-pelik, soalan-soalan yang mana yang mencurigakan, menyusahkan balik kita tuan. Terkadang para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum sesuatu yang belum terjadi, namun hal itu untuk diamalkan bila telah terjadi. Jadi sahabat-sahabat ada yang tanya, tak jadi lagi, dia tanya awal, macam mana ni, kalau jadi lagu ni apa nak kena buat. Misalnya mereka bertanya kepada Nabi SAW, kami akan bertemu musuh esok pagi, dia boleh pergi perang ni, esok nak jumpa musuh, kami tidak mempunyai pisau tak ada, bolehkah kami berlawan dengan kayu? Jadi macam
Soalan tu kalau kita boleh pisau tak ada, pakai kayu. Jadi dia nak tahu jawapan Nabi ni. Mereka juga bertanya kepada Rasulullah SAW tentang penguasa yang beliau kabarkan sepeninggalan beliau, tentang ketaatan kepada mereka dan memerangi mereka. Macam mana pemimpin nanti zalim, berlaku zalim dan sebagainya, boleh tak kita tentang mereka dan sebagainya. Dan Huzaifah radhiyallahu bertanya kepada beliau Rasulullah SAW tentang fitnah-fitnah dan apa yang mesti ia kerjakan pada zaman tersebut. Jadi akhir zaman nanti berlaku fitnah, apa nak kena buat, apa nak kena lakukan. Ini yang berlaku, dan hadis Bukhari. Okey, yang kedua itu kan habis ni. Okey, sebab-sebab kebinasan umat terdahulu. Sebab apa tadi? Biarkanlah aku terhadap apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Sesungguhnya binasa orang sebelum kalian kerana banyak bertanya dan menentang mereka terhadap nabi-nabi mereka. Dia menunjukkan di sini tentang makruhnya atau tercelanya banyak bertanya. Namun sebagai orang menduga bahawa itu khusus pada zaman Nabi. Bila mai zaman kita lah ni ada masalah apa, tanya. Ya betul. Cerita dia kalau kita tak tahu, tanya, boleh. Sebab perlukan jawapan. Kalau tak tanya, sesat nanti. Jadi masalah. Jadi kalau ada perlu tanya, tanya tuan. Tapi bila tanya pula, pastikan tadi tak ada cerendek, tak ada duk peli orang, tak ada duk kutuk orang. Jadi betul-betul kena tengok. Okey, contoh tuan. Ni gambar ni apa ni? Hajaratul Aswad. Ataupun kita cium batu tuan. Seorang bertanya kepada Ibn Umar, anak Umar Khattab ni, tentang mengusap Hajar Aswad, batu hitam tu. Aswad ni aswadun, hitam, batu hitam. Hajar, batu. Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata pada soal tersebut, aku melihat Nabi SAW mengusap ni, mencium Hajaratul Aswad, pegang dan cium dia. Orang tersebut berkata, bagaimana pendapatmu kalau aku tak mau buat lagu tu? Bagaimana pendapatmu kalau aku didesak? Macam mana? Batu ni, buat apa aku nak cium batu ni? Kan apa pun. Macam pendapat hang kalau aku tak cium batu ni, tak mau cium? Apa Ibn Umar kata? Dia berkata kepada orang tersebut, letakkan kata-kata sebagaimana kamu di Yaman. Hamai duduk Yaman, tinggal kata kat Yaman. Kita duduk Perlis dan lalu mai haji, tinggal kata-kata Perlis tu, duduk kat Perlis. Kan? Aku melihat Nabi SAW mengusap Hajar Aswad dan menciumnya. Aku lihat Nabi buat, kita pun buat tuan. Nampak tuan? Kalau fikir balik, ada apa batu tu? Duk pula pergi cium seorang-seorang pula tu, pergi pegang tu pembayar. Kita berjuta pergi nak pergi pegang tu seorang, kena beratok pula nak berebut. Susah tuan. Tapi dia kata apa? Aku lihat Nabi cium, aku pun mencium dan mengusap dia. Hadis Tirmizi. Nampak tuan? Hajaratul Aswad. Yang cantik tuan, kita tengok sini tuan. Maksud perkataan Ibn Umar ini ialah hendaklah engkau hanya mempunyai semangat untuk ikut Nabi SAW dan tidak usah memperkirakan tidak akan kemampuan melakukannya atau mempersulitkan. Sebab apa? Payah. Tak mau pergi cium, tak apa, tak ada cium. Kalau kita ada kemudahan, pergi dekat, hampir sentuh sebagainya. Tapi nak kata, tak mau buat apa pergi cium batu tu, jangan tuan. Bila buat lagu tu, kita berdosa balik. Contoh lagi kan, ada sini. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib bahawasanya beliau menyebut sejumlah fitnah yang terjadi pada akhir zaman. Kemudian Umar bin Al-Khattab berkata kepadanya, bila itu terjadi wahai Ali? Ali bin Abi Talib menjawab, fitnah-fitnah tersebut terjadi jika fiqh diperdalamkan, bukan kerana agama. Ilmu agama dipelajari bukan untuk diamalkan, tapi untuk cari makan, untuk kepentingan. Jadi benda-benda ni kena tengok balik. Sebab tuan-tuan, agama ni kena tengok balik. Kita belajar ni untuk akhirat, untuk guna kita bekalan akhirat, bukan kata kepentingan dunia tuan. Itu yang kita tengok. Kalau puasa dalil ni yang tadi ni, Umar Khattab kata, kalau bukan Nabi, aku tengok Nabi cium batu ni, aku pun tak mau cium. Bukan ada apa batu ni, Umar Khattab kata. Tapi dah Nabi cium, Nabi sentuh, itu sunnah, aku buat, ikut serta apa Nabi buat. Nampak tuan? Jadi benda ni, ada benda kita tengok logik, ada benda yang kita sami'na wa ata'na. Kan? Contoh kita tengok di sini tuan. Okey, di sini contoh. Tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan pakai kuf, ni yang panggil sarung kaki, kasut. Orang Arab dia ada kasut, kan, yang mana kuf ni, kalau kita ambil uduk, tiba-tiba tuan-tuan batal, tergentut ke apa ke, tuan-tuan ambil uduk pula nanti, basuh tangan, muka semua, nanti tuan-tuan tak perlu buka stokin tu, kasut, tuan-tuan sapu dekat atas saja. Kalau pikat balik, pasal apa nak sapu atas? Yang kotor tu tapak kaki. Macam kita lah, kaki kita atas elok, tapak kaki tu kotor, pergi basuh tapak kaki. Nak basuh kasut pun kita basuh semua, atas bawah, bawah tu tapak.
Tapi wuduk ni kuf sapu atas saja. Itu ibadah, tuan. Ada benda logik, ada benda yang kita sami'na wa ata'na. Wallahu a'lam. Jadi itu kita tengok balik kan tentang agama kita ni. Jadi taklah semua kata dia kena apa tu mesti logik. Ya. Tak semua yang logik, tapi agama ni banyak yang logiknya, tuan. Sami'na wa ata'na. Wallahu a'lam, tuan. Ada tuan tanya, tuan, untuk tajuk ni berkaitan dengan nak tanya boleh tanya, tapi jangan kita tanya benda yang tak patut. Ustaz ajak tajuk ni, kami tak mau tanya orang ni. Kalau ada tanya, tuan. Kalau tak tahu, tak apa, tak ada, tak apa. Okey, tajuk 2 minggu lagi. Larangan banyak bercerita. Tadi bertanya. Ni banyak bercerita dah. Dan membuat jemu dan nasihat. Jumpa dia duk idat nasihat. Jumpa dia ada lagi. Macam mana orang lagu ni? Jadi apa cerita dia? Nak nasihat ya, tapi Nabi ajak pula cara nak nasihat orang. Dan orang yang rajin cerita ni macam mana keadaan dia, tuan. Itu tajuk minggu depan lah. Ada tanya, tuan? Tak ada, insya-Allah jelas no. Saya pun tidur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.